sebelum adanya kita pada hari ini, umat Muhammad pada hari ini, kita kena ketahui bahawa umat-umat terdahulu sebelum datangnya Nabi Muhammad telah berpuasa. Seperti mana yang disebutkan dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang mana wahai orang beriman, hendaklah kamu berpuasa seperti mana puasa itu yang telah yang mana puasa itu seperti mana umat terdahulu berpuasa. Jadi kita kena faham, orang Islam pada hari ini dia kena berpuasa berdalilkan pada ayat tersebut. Jadi sedikit sebanyak sebelum kita masuk kepada agama-agama lain, bagaimana metod mereka berpuasa. Yang pertama, kita kena tahu sejarah pensyariatan puasa umat Islam pada tahun kedua Hijrah. Yang itu jelas. Pada tahun kedua Hijrah, kita yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW diperintahkan berpuasa selama 29 hari ataupun 30 hari cukup. Okey, baik. Seterusnya berkaitan dengan puasa agama lain, kita melihat di sini saya ambil dua contoh puasa daripada agama lain, iaitu puasa daripada agama Yahudi dan juga agama Jainism. Yang pertama kita tengok puasa Yahudi ni. Yahudi ni seperti untuk pengetahuan tuan-tuan, Yahudi ni dia mempunyai banyak puasa, antaranya puasa dalam memperingati jika mereka terkena musibah, bala dan sebagainya. Di sini saya highlightkan satu puasa untuk tuan-tuan dan puan-puan, mungkin kita boleh share sama-sama petang ni, iaitu puasa Yom Kippur. Puasa Yom Kippur ni menurut agama Yahudi iaitu hari penebusan dosa. Jadi untuk penganut agama Yahudi, dalam kepercayaan mereka, untuk nak menebuskan dosa, mereka perlu berpuasa pada hari ini. Dengan harapan mereka berpuasa pada hari itu, maka segala dosa-dosa yang mereka lakukan maka dihapuskan oleh Allah Subhanahu oleh Tuhan yang mereka percayalah, mungkin Tuhan itu akan menghapuskan dosa-dosa mereka. Baik. Yang mana tadi kita dah tahu puasa orang Islam ini bermula daripada terbit fajar sehingga tenggelamnya matahari. Jadi puasa Yom Kippur ini untuk agama Yahudi, dia berpuasa selama 25 jam lebih. Iaitu dia berpuasa bermula terbenam matahari sehinggalah terbenamnya matahari keesokan harinya. Maknanya hari ini terbenam matahari, lepas tu dia akan berbuka pula pada keesokan harinya pada terbenam matahari juga. Di sini kita melihat perbezaan lah, yang mana orang Islam dia berpuasa satu hari semalam, tapi untuk agama Yahudi dia berpuasa tenggelamnya matahari hari ini, dia berbuka pada esok hari. Baik. Seterusnya, antara amalan dan pantang larang dalam agama Yahudi ketika mana mereka sedang berpuasa, iaitu ada persamaan di sini, iaitu mereka juga tidak boleh makan dan minum, mereka juga tidak boleh bekerja. Tapi kalau kita sebagai orang Islam, kita masih lagi boleh bekerja. Tapi mungkin ada perinciannya lah, kerja yang macam mana tidak perlu puasa, seperti kerja buruh kasar, pergi tengah panas terik dan sebagainya, itu perbahasan yang lain. Tapi kalau ikut agama Yahudi, tuan-tuan dan perempuan, amalan yang dilarangnya termasuk tak boleh makan dan minum, tidak boleh bekerja dan tidak boleh bersetubuh dan mandi, tidak boleh memakai minyak ataupun sebarang krim, dan juga dilarang untuk memakai kasut kulit. Ini untuk agama Yahudi, cara metodologi mereka berpuasa. Baik, seterusnya mari kita tengok sedikit, iaitu berkaitan dengan agama Jainism. Agama Jainism ini tuan-tuan, agama yang wujud di India. Agama ini lahir sebelum kedatangannya Siddhartha Gautama. Maknanya agama Jainism ini tuan-tuan dan puan-puan, dia wujud sebelum datangnya agama Buddha. Baik, dalam agama Jainism ini tuan-tuan, dia berpuasa, amalan berpuasanya mungkin kita agak unik lah, kerana dia berpuasa sehingga mati. Yang mana dia berpuasa sehingga mati dengan tujuan hendak menghalang nafsu dia untuk jadi melakukan perkara-perkara yang buruk. Jadi dia kena berpuasa dengan tidak makan dan tidak minum sehingga dia mati. Dalam kepercayaan agama ini juga tuan-tuan dan puan-puan, bila dia berpuasa sehingga dia mati, maka kalau kita boleh faham di sini, makam dia dinaik tahap yang paling tinggi dan dianggap sebagai suci menurut ajaran Jainism. Baik, berdasarkan puasa-puasa itu tadi, adakah kita sebagai orang Islam boleh ataupun tidak kalau kita nak puasa sehingga berlebih-lebih, seperti mana kita nak puasa lebih, seperti mana selain daripada apa yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Seperti mana kita kata, puasa macam ni tak apa nak cukup, tak apa nak kemah, kita kata. Jadi aku kata aku nak puasa ni, aku nak puasa boleh 3-4 hari, aku tak mahu buka, aku nak buka hari kelima, boleh tak boleh? Baik, berdasarkan perkara itu tuan-tuan, kita tengok berdasarkan hadis yang sahih tuan-tuan, yang mana berkaitan dengan amalan kita ni, Islam menunjukkan kita tidak ghulu, tidak melampau-lampau dalam melakukan amal ibadat. Saya ambil daripada satu hadis, seorang sahabat bertemu dengan Nabi SAW. Sahabat ini bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku nak berpuasa, aku tak mau buka. Ya Rasulullah, aku nak solat malam, aku tak mau tidur. Ya Rasulullah, aku tak mau berkahwin."
Jadi bila mendengar alasan ataupun apa yang dikhabarkan kepada baginda Nabi SAW, jawapan tuntas baginda Nabi SAW, Nabi kata apa? Nabi kata, sesungguhnya aku juga berpuasa, aku berbuka, aku juga salat malam, aku juga tidur, dan sesungguhnya aku juga berkahwin. Jadi kita sebagai orang Islam, contoh teladan yang telah ditinggalkan, yang telah ditunjuk ajarkan oleh baginda Nabi SAW, itu adalah yang terbaik. Jadi dalam beberapa sudut kita tengok ada persamaan, iaitu tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Itulah persamaan yang besar yang saya nampak di sini lah. Tapi benda-benda yang lain tu ada banyak perbezaan yang besar.